guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, terkini daripada Dewan Negara. Ini dia sahabat semua. Ya, apabila hari ini YB Rafizi menjawab soalan-soalan daripada senator-senator di Dewan Negara, ya, berkaitan dengan ekonomi, ya, berkaitan dengan inisiatif dan juga dasar kerajaan. Kalau kita lihat di luar sana, pihak pembangkang, ya, tidak habis-habis memusingkan fakta, memusingkan keadaan sebenar. Katanya ekonomi sekarang lebih buruk dibandingkan daripada Kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Sebelum itu, jadi sahabat semua, adakah anda bersetuju dengan kenyataan mereka itu? Dengan itu sahabat semua, saya juga mau kita untuk mendengar video, ya, jawapan balas daripada YB Rafizi Ramli di Dewan Rakyat sebentar tadi. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti, ya, soal sesi soal jawab dan juga jawaban daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum itu saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tan Sri Yang di-Pertua dan Datuk Timbalan Yang di-Pertua di atas pelantikan jawatan masing-masing dan selamat bertugas di Dewan Negara. Soalan saya nombor 5. Terima kasih. Ya, silakan Yang Amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya berdoa dengan kepimpinan Tan Sri Yang di-Pertua dan Datuk Timbalan Yang di-Pertua akan berjaya mengangkat martabat Dewan Negara, terutamanya dikala negara berada di persimpangan yang penting seperti sekarang ini. Untuk maklumat yang berhormat, pangkalan data utama ataupun PADU secara dasarnya merangkumi pewujudan instrumen untuk mengintegrasikan semua maklumat yang komprehensif dan mempan bagi menilai keperluan dasar negara, di samping juga memastikan pengurusan sistem dan bantuan sosioekonomi negara berlaku dengan lebih tepat dan adil, terutamanya apabila kita mengambil keutamaan untuk menstabilkan kedudukan fiskal negara. Platform ekosistem digital bersepadu ini akan mengintegrasikan maklumat individu dan isi rumah rakyat Malaysia yang akan menggariskan tahap sosioekonomi sehinggalah ke pendapatan boleh belanja bersih rakyat Malaysia. Pendekatan ini dijangka akan berupaya untuk membantu kerajaan mengenal pasti kumpulan sasaran serta membantu usaha negara dalam melaksanakan pelbagai kemudahan dan faedah berbentuk bantuan atau subsidi dari semasa ke semasa kepada kumpulan sasaran ini, dengan kita memastikan kita juga boleh meminimalkan dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua exclusion error ataupun masalah-masalah keciciran yang berlaku sebelum ini. Pembangunan padu juga akan berupaya menghasilkan tier ataupun kelompok-kelompok bagi menyokong pelbagai domain dalam melaksanakan program bantuan kerajaan kepada rakyat secara bersasar, fokus dan adil. Perkara ini dapat dilakukan kerana padu akan mengintegrasikan maklumat daripada pelbagai agensi seperti berikut. Antaranya, pertama, maklumat asas individu dan lokaliti daripada data Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedua, maklumat pendidikan setiap rakyat, antaranya meliputi data daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN. Ketiga, maklumat jenis kediaman melibatkan data daripada pihak berkuasa tempatan, banci penduduk dan perumahan dan juga daripada tenaga nasional berhad. Keempat, maklumat pekerjaan merangkumi
data daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Perkeso, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, JPA dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Tan Sri Yang di-Pertua, saya minta dalam 1 minit lagi untuk saya habiskan, boleh ya? Sila Yang Amat. Seterusnya ialah maklumat-maklumat pendapatan yang melibatkan data-data daripada LHDN, KWSP, Perkeso, JPA, Kumpulan Wang Persaraan dan juga Jabatan Akauntan Negara. Keenam, maklumat orang kurang upaya, merangkumi sistem maklumat orang kurang upaya dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan ketujuh, maklumat-maklumat penerima bantuan yang diperolehi daripada Majlis Perlindungan Sosial Malaysia MySPC dan juga agensi-agensi sehingga ke peringkat lembaga-lembaga zakat negeri-negeri apabila ia diintegrasikan. Jadi oleh itu, padu juga akan dikemaskini sehingga menghampiri masa sebenar atau dengan izin near real time update yang dan akan dikemaskini secara berkala juga melalui perkongsian data pentadbiran yang mampan dari semua agensi kerajaan di peringkat persekutuan, negeri sehingga ke peringkat daerah. Melalui ekosistem ini, rakyat juga berupaya meningkatkan kebolehcapaian sistem ini kerana apabila ia dilancarkan nanti, rakyat juga akan boleh mengemaskini sendiri maklumat sosioekonomi mereka yang akan dipadankan dengan data pentadbiran. Jadi secara kesimpulannya, insya-Allah ini akan menyediakan satu infrastruktur dan ekosistem data di peringkat granular berbeza daripada yang kita ada sekarang ini, dan ini akan memberikan kelebihan kepada kerajaan untuk mengukur kedudukan sosioekonomi sehingga kepada kebolehan belanja bersih di peringkat setiap isi rumah. Dan insya-Allah mekanisme penyelaluran bantuan itu akan ditentukan dan itu terpulang kepada kerajaan untuk membuat keputusan bagaimana untuk menyalurkan bantuan apabila kita sudah ada satu sistem data yang berintegrasi seperti padu ini. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Amat. Soalan tambahan. Sila Yang Muhammad. Okay, terima kasih di atas penjelasan yang jelas daripada YB Menteri tadi, dan sudah tentu rakyat mengalu-alukan penubuhan sistem penggalan data utama ataupun padu ini yang mengumpul data-data maklumat yang komprehensif. Ya. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah keselamatan yang diambil untuk melindungi data pribadi individu dalam sistem padu ini daripada digodam ataupun dihack, menyebabkan data-data pribadi individu ini terdedah kepada anasir yang tidak bertanggungjawab yang akan menggunakan data pribadi individu ini untuk tujuan yang menyalahi undang-undang contohnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri. Secara dasarnya, langkah dan juga strategi cyber security memang lebih mudah dan lebih teratur apabila data itu disepadukan. Kerana dengan satu pangkalan data yang lebih bersepadu, terutamanya apabila ia berada di cloud, maka itu membolehkan lebih banyak proses dan lebih banyak sistem keselamatan yang boleh dilaksanakan. Berbeza dengan keadaan sekarang, yang mana kebanyakan daripada data ini duduk di kementerian yang berbeza-beza, maka dengan pengurusan keselamatan cyber yang berbeza-beza, kepakaran itu tidak dapat disatukan. Jadi sudah tentu sebab itu pandangan kerajaan ialah untuk kita ke depan, sementara kita memerlukan data ini, kita juga memerlukan sistem yang lebih cekap. Sebenarnya sistem yang besar dan bersepadu seperti itu membolehkan kerajaan membina kepakaran dan langkah keselamatan cyber yang lebih baik daripada yang berada dan berpecah-pecah di banyak tempat. Sudah tentu dari segi secara terperincinya, perkara itu akan dilaksanakan oleh agensi-agensi yang terbabit, tetapi dengan wujudnya padu sebagai tulang belakang data kerajaan, itu juga akan disambut oleh pihak kerajaan untuk memastikan tenaga-tenaga pakar dalam bidang sains data
dan juga dalam bidang keselamatan sosial ini dipupuk, jawatan dibentuk dan mereka dilatih, dan itu akan meningkatkan tahap kepakaran keselamatan cyber sistem kerajaan secara menyeluruh, bukan sahaja untuk padu ini tetapi juga untuk keseluruhan sistem yang lain. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambah. Sila Wajah Yang Amat. Pandi. Terima kasih Tan Sri. Pertama sekali tahniah Tan Sri dan juga timbalan speaker. Soalan tambahan saya adalah lazimnya apabila kita buat satu sistem, apabila bertukar kerajaan akan berubah. Adakah kerajaan bercadang untuk mengadakan satu bentuk akta untuk memastikan benda ini berlangsung dan juga memaksa setiap kementerian yang ataupun agensi yang bertanggungjawab untuk memberikan data, menyumbang data itu supaya sistem ini dapat berlangsung dan dapat digunakan sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan yang paling baik kerana itu menerangkan kenapa kita tidak berjaya mengusahakan satu penggalan data yang bersepadu seperti ini sebelum ini. Pertamanya kerana setiap akta itu sebenarnya mempunyai kekangan yang khusus mengenai perkongsian data. Jadi itu sebabnya kenapa sebelum ini bila ada usaha dia tidak berjaya ke arah itu dan akhirnya membawa kepada masalah yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Selalunya dia terbengkalai. Ya. Sebab itu kerajaan akan membentangkan satu akta omnibus mengenai perkongsian data dan juga keselamatan data yang meliputi semua agensi kerajaan yang terlibat supaya kita tidak perlu mengubah dan meminda setiap akta yang terbabit di dalam perkongsian data jabatan-jabatan kerajaan. Melalui akta omnibus ini, ia bukan sahaja akan memastikan perkongsian data itu adalah satu kewajipan yang akan berlaku dengan baik, ia juga akan memastikan bahawa proses perkongsian data itu adalah satu mandat yang akan berterusan mengikut undang-undang demi menjamin bahawa padu ini akan kekal sebagai satu pangkalan data utama kerajaan yang berterusan. Terima kasih Tan Sri. Alright, sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan padu daripada YB Rafizi Ramli dengan inisiatif yang dinamakan padu itu juga. Jadi saya percaya ya mungkin pihak pembangkang tidak tahu ya apakah fungsi sebenar ya pangkalan data ini. Kerana data-data yang diperoleh itu sebenarnya membantu pihak kerajaan, pihak kementerian atau mana-mana pihak untuk ya melakukan strategi ataupun perancangan yang lebih teratur, perancangan yang lebih strategik ya dengan menggunakan segala capaian data yang ada, capaian data yang komprehensif, bukannya membuat sebarang strategi tanpa membuat penilaian terlebih dahulu, sahabat-sahabat semua. Jadi itu sebenarnya apa yang cuba dimaksudkan dengan apa yang diterangkan di dalam pencerahan YB Rafizi Ramli ya, seperti tadi berkaitan dengan inisiatif ekonomi untuk membantu golongan rentan 40 rakyat marahain di luar sana dibantu dengan adanya data seperti ini. Saya percaya ia akan menjadi lebih satu advantage dan juga mempunyai kelebihan ya yang baik untuk membuat dasar dan juga strategi-strategi bagi membendung ataupun membangunkan ekonomi negara kita khususnya, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, memang terbaik YB Rafizi Ramli di Dewan Negara sebentar tadi. Jadi sahabat-sahabat semua, sekiranya Anda juga mau memberikan sebarang komen, pendapat, pandangan, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila memberikan komen ya penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, sesampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun kamkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi di dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye bye.